Assalamualaikum, hai. Nama saya Ed Colby. Pada video kali ini saya ingin memberi ulasan tentang suatu posting yang telah dimuat oleh seorang peguam Asih Abdul Jalil menerusi akaun Facebook beliau Asih Abdul Jalil tentang isu Sabah Sarawak. Posting ini telah dimuat naik oleh beliau kira-kira 3 hari yang lepas pada saat tempoh rakaman ini dibuat. Saya akan bacakan dan saya akan memberi ulasan saya, pandangan saya. Kalaulah saya di kaki tangan awam diminta bertugas Sabah Sarawak, saya akan resign 24 jam. Jelas Asih Abdul Jalil sekarang ni dia nak menarik perhatian para pejabat awam, khususnya yang bakal dan akan juga yang telah pun ditempatkan perkhidmatan mereka dekat kawasan Sabah dan Sarawak. Beliau sekarang ni tengah memainkan isu ini untuk menarik perhatian. Sebagai warga Semenanjung Malaysia, saya memandang Sabah Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya, bukan tempat praktikal untuk hidup keluarga, bukan tempat ideal untuk membesar anak pada usia persekolahan, bukan tempat berbaloi untuk masa hidup mencabar, bersama merisikokan kesihatan mental dan emosi. Begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jangan paksa diri sendiri. Lakukanlah sesuatu perkara itu dengan ikhlas. Tak kisah tentang pekerjaan ataupun segala bidang, buatlah dengan hati yang ikhlas. Inilah kesan apabila kita merasakan diri kita terpaksa melakukan sesuatu, akhirnya mengganggu kesihatan mental dan emosi seperti yang dia nyatakan ini. Jadi buatlah sesuatu perkara itu dengan hati yang ikhlas dan terbuka. Kalau nak, buat. Kalau tak, jangan paksa diri sendiri. Let us all be honest, setelah 60 tahun Sabah dan Sarawak join Malaysia, bandingkan apa saja dari kedua negeri itu berbanding Semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak tidak join Malaysia. Ayat yang betul adalah Sabah dan Sarawak bersama-sama Malaya dan Singapura bergabung membentuk Persekutuan Malaysia. Itu adalah ayat yang betul. Kemudian Sabah dan Sarawak merupakan wilayah. Ada perbezaan antara takrifan negeri dan wilayah. Itu sepatutnya kita tahu. Dan sebagai seorang peguam, Asih Abdul Jalil sepatutnya sedar. Dengan sebegitu besar keluasan geografi, seperti ramai rakyat jelata, seperti banyak hasil masuk bumi dalam laut, malangnya sama-sama masih jauh ketinggalan. Sangat jauh ketinggalan. Persoalannya di sini, adakah semua hasil bumi itu kita kena korek, kita kena kaut untuk kita jadikan raya? Adakah Asih Abdul Jalil ni, dia dah terokai ke? Dia dah merasai sendiri ke? Dia dah lihat betul ke tidak ke dakwaan setengah pihak tu yang Sarawak ni jauh ketinggalan? Sepatutnya dia dah merasai dahulu. Dia tengok dengan mata kepala dia sendiri, baru dia boleh nak dakwa ketinggalan ke tidak. Inilah masalahnya apabila kita cuma dengar, kita cuma nak jadi jago pada benda yang tidak ada fakta, yang kita hanya sekadar tahu sahaja, tapi kita tak melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Sebab tu kalau nak hukum kaki tangan awam Semenanjung, hantarlah dia orang ke Sabah Sarawak. Misalnya polis ke, doktor ke, cikgu ke, faham sajalah. Bila dia hantar bertugas ke sana, secara paksa rela. Mana ada istilah paksa rela? Berapa ramai juga perkhidmatan awam, khususnya rakyat Sarawak, yang berkhidmat dekat Semenanjung Malaysia. Sebagai contohnya polis. Itu juga dengan bidang-bidang lain. Contohnya doktor perubatan ini. Kita memang ada isu kekurangan doktor. Bukannya khusus semuanya doktor tu harus ditempatkan dekat Sarawak, Sabah. Sepatutnya kita harus sedar ataupun alert dengan perkembangan semasa. Janganlah kita tohmah semua ni mereka adalah kena paksa rela. Seterusnya, 60 tahun selepas merdeka bersama Malaysia, Sabah Sarawak masih belum menghasilkan rakyat negeri sendiri yang boleh menghasilkan pekerjaan di negeri sendiri. Still terus bergantung dengan rakyat Semenanjung Malaysia untuk berkhidmat di sana. Sabah dan Sarawak, mereka ada tarikh kemerdekaan mereka sendiri. Contohnya di Sarawak disambut pada 22 Julai. Mengisi pekerjaan di negeri sendiri, harus kita tahu tidak semua sektor ataupun bidang itu adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Contohnya perkhidmatan awam, perkhidmatan pendidikan, kesihatan, itu adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Dan kerajaan negeri mempunyai tanggungjawab mereka sendiri untuk mengisi sektor perkhidmatan awam mereka.
Benda ni sepatutnya kita tahu. Inilah masalahnya apabila kita bercakap tanpa kita meneliti fakta yang betul. Seterusnya, so berhenti lagi abang pasal good nak keluar Malaysia. Entah macam mana Sabah Sarawak survive. Ada banyak sos tapi ramai rakyat yang tak berkualiti. Memang susahlah nak maju berdikari. Ugutan keluar Malaysia ni, kalau kita nak cerita, sebenarnya berisiko dan benda tu tidak akan berlaku. Kalaupun berlaku perpecahan wilayah ini, dia akan merisikokan rakyat. Berapa ramai rakyat Semenanjung yang telah pun bermustatin juga berkhidmat dekat Sabah dan Sarawak. Begitu juga dengan rakyat Sabah Sarawak yang dah pun berkhidmat, yang pun bermustatin dekat Semenanjung sana. Jika berlaku perpecahan wilayah ini, ia akan merisikokan kedua-dua buah pihak tu. Jadi sebab itulah perpecahan ataupun istilah keluar ini tidak wujud sebenarnya. Sebab dia sangat merisikokan dan berbahaya kalau itu berlaku. Ada banyak kes tapi ramai rakyat tak berkualiti. Mana ada semuanya tak berkualiti. Ada yang berkualiti tapi nasib mereka berbeza-beza. Saya ambil contoh mudah. Asiah Abdul Jalil ni, saya baca tulisan itu, berkualiti ke tidak? Ini ke peguam yang berkualiti? Mana dia fakta, mana dia hujah yang betul? Ini sekadar cuma tohmah yang tanpa fakta yang jelas. Saya pun tidak mengerti, saya pun tidak faham apa sebenarnya motif beliau tiba-tiba mengaitkan isu di sini. Sepatutnya beliau sebagai seorang peguam, beliau membangkitkan isu yang betul ataupun fakta yang betul berkaitan tentang pembangunan, soal pembangunan. Di sini dia sekadar cuma untuk menarik perhatian, sekadar meraih sokongan ataupun pengikut-pengikut dia untuk mengangkat nama dia, mungkin dia jago. Walhal benda yang dia nyatakan itu sebenarnya tidak betul dan semuanya sangat boleh dikatakan mengarut. Ini contoh tulisan yang berkualiti. Lihatlah sendiri, tiada fakta yang jelas, tiada bukti yang nyata. Dia hanya tohmah sahaja. Saya pun tidak faham apakah motif sebenar beliau. Jadi sekadar itulah saja pandangan saya. Terima kasih kerana menonton. Tinggalkan komen anda, pendapat anda juga cadangan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Ed Colby. Assalamualaikum.